Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang otoritas komunis Tiongkok menutup rumah sakit Fangchang di Wuhan. Seiring dengan itu, dilakukan pembebasan karantina bagi pasien di rumah sakit berbentuk gudang itu. Sebuah sumber mengatakan bahwa pembebasan karantina hanya ditinjau dari segi politik semata. Sumber itu percaya bahwa penghentian kegiatan rumah sakit Fangchang sesungguhnya adalah hal yang mengerikan. Mari simak berita selengkapnya. Otoritas komunis Tiongkok menutup rumah sakit Fangchang di Wuhan, namun ada dokter yang mengungkapkan bahwa pihak berwenang menutup rumah sakit berbentuk gudang itu termasuk pembebasan karantina hanya ditinjau dari segi politik semata. Dokter tersebut percaya bahwa penghentian kegiatan rumah sakit Fangchang sesungguhnya adalah hal yang mengerikan. Pada 14 Maret ada beberapa video yang beredar di internet. Seorang dokter di Wuhan mengungkapkan latar belakang penutupan rumah sakit Fangchang melalui akun WeChat. Ia mengatakan bahwa para pasien yang diisolasi di rumah sakit Fangchang disuruh pulang ke rumah adalah semata pertimbangan politik, bukan pertimbangan medis. Dalam video dokter itu mengatakan, "Ketika itu sayalah yang paling khawatir dan takut. Karena melihat para ahli komunis Tiongkok membubuhkan tanda tangan bagai orang kesetanan tanpa membaca isi yang diterangkan dalam lembaran persetujuan bebas dari karantina. Saya berpikir bahwa mereka membebaskan karantina pasien benar-benar hanya mempertimbangkan dari sudut politik. Itu hal yang paling saya takuti." 那个时候我是最担心害怕的，因为看他们那个疯狂的那种牵制解除隔离的那个状态，我觉得他真的是从政治上要考虑要解除隔离了。那个时候我最害怕的，一直到今天早上。 Dokter itu mengungkapkan bahwa para ahli komunis Tiongkok tersebut tidak bertanya kapan pasien menjadi sakit dan gejala apa yang muncul. Mereka hanya melihat computerized tomography atau CT scan dan langsung mengambil keputusan bebas karantina sepanjang paru-paru pasien bersangkutan masih dapat berfungsi. Para ahli itu lalu membubuhkan tanda tangan. 发热啊，没有其他的，没有疑似啊，就核酸的问题。但是就是如果说这个病人放在平常，就如果是我。 这个病人只要肺部还有一点炎症没有吸收，我肯定是不签字。但是如果专家签了字，那这个我就没办法了。他签完之后，我签不签，我不签，他明天的医生，他一样会签，因为这个专家组定下来的东西，我今天就拖着不签，换第二个医生值班的时候他也签。而且尤其是你看张毅不是带他母亲去亚新做了那个查血嘛。 Lebih jauh, dokter tersebut juga mengatakan otoritas komunis Tiongkok meminta tes darah untuk mengetahui apakah pasien terinfeksi pneumonia Wuhan segera dihentikan. Seruan penghentian itu dilakukan otoritas sehari setelah warga Wuhan bernama Chang Yi mengungkapkan ada pasien positif terinfeksi virus Wuhan di Rumah Sakit Jantung Asia Kota Wuhan. Pada 10 Maret, warga Wuhan bernama Chang Yi membawa ibunya yang berpenyakit jantung ke Rumah Sakit Jantung Asia Kota Wuhan untuk berobat. Dia mengungkapkan bahwa rumah sakit itu menggunakan cara tes darah untuk mengetahui infeksi pneumonia Wuhan pasien. Sebelumnya, rumah sakit tersebut telah menemukan pasien positif terinfeksi melalui cara ini. Dokter tersebut mengatakan metode tes infeksi melalui sampel darah merupakan cara ketujuh yang direkomendasikan otoritas. Pada saat itu, cara ini akan disosialisasikan kepada masyarakat karena cepat dapat mengetahui hasilnya cukup akurat dan murah biayanya. 而且他的那个费用，张毅说是230几吧，238吧，他比那个核酸还便宜，核酸要300块钱一个人，非常高，他的金标准，现在是金标准。但是就这个样子，直接就给你全部喊停。 我估计现在同济协和也做不了，因为亚新跟省人民都已经停掉了，这是我知道的那个2家医院是停掉了的，所以你们可以想象中为什么会有这个情况出现。很多那个就不是医学上的问题了，这个我们在最开始很早以前就说了，这叫政治学的诊断跟政治学的治愈，跟医学是没有关系的。像这样。 方舱大规模的清理干净，那些所谓的人出院回家，实际上太可怕了。因为那帮人，如果按照第7版的要求，每个人做一个查血之后，他真是阴性，你可以放回去没有关系。但是他没有做。实际上，我们作为普通医生，像我这种普通的不能再普通的医生，我们都说过，你要把4类人员全部先筛查一遍，叫甄别一遍，筛完之后。 你再考虑问题，他连这个都不做，他还别说其他的那个密接，就是普通老百姓吧，普通人自费300多块钱去做，他都不让你做，他连4类人员他都不给你做，这个真的是政治问题，而不是医学问题，政治。